Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keizinannya, limpahan rahmatnya, taufiknya serta hidayahnya dapat dikumpulkan dalam surau yang mulia ini bersempena dengan Ramadan Al-Mubarak yang telah pun memasuki fasa yang kedua daripada Ramadan ini. Maka sesungguhnya orang-orang yang telah pun diberikan kesempurnaan untuk menyempurnakan Ramadan ini sehinggalah pada saat ini merupakan hamba-hamba Allah yang diberikan anugerah untuk dia bertemu dengan Ramadan yang cukup mulia ini. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, seumpama seseorang yang pandai menilai sama ada yang mana permata yang mana kaca, seumpama itulah nilaian Ramadan bagi mata seseorang itu, dia berbeza mengikut masing-masing punya pemahaman. Ada orang menunggu dan terus menunggu Ramadan kerana ia merupakan satu perkara yang dinanti-nanti kerana ia merupakan anugerah dalam pandangan dia. Dia tunggu dengan penuh penantian sebab dia duk rasa bulan puasa ni tempat dia nak menjana sesuatu yang tak dapat pada hari lain. Ada orang dia tunggu Ramadan pasal benda lain, sebab ada keuntungan duniawi untuk dia lebih sikit daripada bulan-bulan lain. Ada orang tunggu Ramadan sebab Ramadan ini dia hanya sekadar untuk memberikan suasana baru untuk dia. Dia rasa suasana baru mengikut adat yang telah pun ada semasa ni. Dan ada orang dia pandang Ramadan ada ke tak ada ke sama ya. Yang ni agak-agak tuan-tuan, macam mana keadaan dia? Sebab tu tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, kita punya pandangan macam mana pula? Tuan-tuan, bila mai Ramadan, benda yang paling berfungsi 100% rumah Allah. Tuan-tuan pi mana pun sekarang ni, pi mana sekalipun, orang cari mana surau, mana masjid. Tetapilah mana sekalipun pada waktu bermula pagi sampai ke tengah malam pun orang cari mana surau, mana masjid. Sebab itu tuan-tuan, masjid dan surau kena berfungsi 100% dan ataupun 200% ataupun lebih daripada 100%. Dia kena lebih daripada percentage yang dia boleh bawa. Sebab apa? Fungsi dia menjadi rumah pertama setelah mana rumah kedua kita rumah sebenar. Kalau dulunya mungkin sebelum Ramadan masjid dan surau sebagai rumah kedua dia, tapi bila mai bulan puasa, masjid dan surau menjadi rumah pertama dia. Sebab apa? Dia telah menjadikan urusan ukhrawi itu melebihi dan diutamakan lebih dari urusan-urusan lain. Sebab itu tuan-tuan, hari ni tengok surau masjid semua sibuk, betul? Ke ada surau yang dia buat relax kan? Dia tak ada apa. Kami memang duduk lagu tu, tak ada apa. Ada bulan puasa, tak ada bulan puasa, sama kami. Ada ke tu? Tak ada. Tuan-tuan jangan duk ranjau kat saya. Sini lagi ya. Tengok kat belakang tadi, tengok pinggan bersusun lah. Saya tak tahu tuan, ni masjid ke surau saya tak tahu. Tuan-tuan buka puasa berapa orang? Tu dia, 100 lebih. Kami masjid buka puasa 200 orang, lebih sikit pada tuan-tuan lah. Tuan-tuan buka 100 lebih, sikit hari jadi masjid ni. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, dalam bab berkaitan dengan masjid surau ni, bagaimana kita menguruskan dalam bulan Ramadan ini, inilah urusan yang kita akan uruskan sampailah selepas Ramadan ini. Masjid dan surau pun kena buat macam tu. Seperti mana yang kita dah buat hari ni, Ramadan mai, latih kita sebagai satu sekolah untuk kita, supaya lepas bulan puasa nanti, inilah kita yang sebenar dengan rutin dia, dengan bangkit di awal pagi. Maka awal lagi dah mula menghadap dengan Allah Ta'ala dengan 2 rakaat tahajud. Awal pagi lagi mula menghadap, makan sikit dulu. Kemudian tuan-tuan, mulalah baca Quran. Dia tunggu subuh. Hari ni tuan-tuan, rutin harian kita tunggu subuh. Rutin sebelum ni, subuh tunggu kita tak main. Ni kita tunggu depan masjid, siap sound lagi. Apa mi atuk siap tak main-main lagi, kami main awal. Dulu mukang tak nampak. Lah ni hang tunggu. Sebab apa? Dia berubah. Automatik dia berubah. Maka rutin itulah tuan-tuan yang tuan-tuan nak bawa lepas ni.
macam tu juga. Rutin itu akan berpanjangan selepas bulan puasa. Tuan nak tahu ke, jadual waktu kita sedang di realign balik. Sedang di realign balik supaya mai track asal balik. Dulu kita punya track, kalau tengok navigator kita punya Waze, dia suruh pergi straight, tuan-tuan, tapi kita semua dah pergi melencong berkata lah. Dia pergi belah kanan, belah kiri, dia pergi masuk jalan mana tak tahu lah. Mai bulan puasa, Allah Ta'ala bagi balik, masuk balik Waze, masuk line balik. Baru dia tahu U-turn. Dia beritahu U-turn, dia tu pun suruh U-turn. Go straight, dia pun go straight. Now turn right, turn left, go to hell. Sama ada yang tu ataupun dengan go straight. Allah Ta'ala bagi kita realign balik. Dulu kita bangkit pukul berapa? Sekarang bangkit lebih awal. Tunggu subuh merupakan satu kefarduan. Tunggu subuh. Sepatutnya sebelum imam, sebelum Bilal panggil, dah ada orang dalam masjid yang surau. Sekarang tuan-tuan jadi lagu tu, semua orang pakat tunggu bila lah Tok Siap nak main. Tok Siap main tak apa, Tok Siap lambat. Dia pilih Tok Siap. Apa lambat main seorang lagi. Ni kali bagi kunci kat saya senang. Bagi kunci kat hang. Belum bulan puasa boleh. Lepas bulan puasa silap-silap siapa minta azan. Tuan-tuan, lepas tu dah semayang subuh pula berjemaah. Kemudian pula tunggu Ustaz, wirid pula. Tuan-tuan tengok macam mana punya gaya. Zuhur penuh tuan-tuan masjid surau. Penuh. Nak tunggu apa? Zuhur macam Jumaat. Tak payah tunggu zuhur macam Jumaat. Tunggu bulan puasa, akhir-akhir macam Jumaat. Asar macam Jumaat, tunggu bulan puasa. Maghrib dengan Isyak jangan cerita, memang macam Jumaat lah. Tuan-tuan, maknanya apa? Sepatutnya benda ni berlaku sebelum Ramadan tu. Tapi benda tu berlaku bulan-bulan Ramadan. Tak perasan ke kita Allah tengah realign balik kita punya jadual waktu yang sepatutnya macam itulah kehidupan seorang Muslim. Bila main malam, orang lelaki ke, orang perempuan ke, terutamanya yang lelaki-lelaki, sewajibnya duduk dalam masjid surau. Ni baru betul. Yang ni baru betul tuan. Yang ni baru betul tepat ni. Maghrib Isyak duduk dalam masjid surau. Relax ya. Ada apa-apa kuliah, tak ada kuliah pun duduk di kalangan depa, tadarus ke lebih kurang. Ada benda dia buat. Habis lepas-lepas Isyak, ada moreh apa lebih sikit kan, ada moreh ke apa ke. Kau tak ada pun, kalau lepas-lepas ni mai lepas bulan puasa, surau ni jangan cerita. Surau Darul Makan. Darul Makan tuan-tuan. Kalau kami belah sana Masjid Syekh Yusof, dia panggil masjid makan. Sini surau belah sini makan. Kerja makan lah. Sebab apa tuan-tuan? Ada orang tanya kat saya, Ustaz, sebab Ustaz dia buat makan-makan? Tanya. Dia berbual dalam TikTok, masjid ni kira makan dia. Saya jawab satu lah. Saya tak mau jawab dalam TikTok tu. Saya nak jawab satu lah tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak, sebelum ni malam Jumaat ni kita tengok tau, ni boleh buat analisis lah. Boleh buat analisis kita punya orang ni dia cenderung apa. Sebelum ni bulan hari biasa, malam Jumaat kita buat bungkus-bungkus tau. Buat bungkus-bungkus, lepas baca Yasin bagi bungkus. Tu pun bungkus tuan-tuan, satu bungkus tu dia makan 3 hari je. Berlambak orang bagi. Dalam tu ada nasi kandang kampung Melayu, dalam tu ada nasi kandang nasi biryani Yusof Ensign Ponasur, dalam tu ada burger, dalam tu ada bihun, dalam tu ada nasi lemak, dalam tu ada roti canai. Tapi roti canai ada berapa gula? Kuah tak ada. Roti canai gula, dalam tu ada kek, dalam tu ada cok keria. Dalam tu satu bungkus. Habis baca Yasin kita bagi. Ada lebih kurang mai 80 orang, 90 orang, 100, paling tinggi pun 100. Tuan-tuan, bila diisytiharkan mulai minggu depan kita makan nasi dalam. Kita start dalam dengan 20 dalam. Nak tengok kecenderungan manusia. Start dengan 20 dalam. Mula-mula 18 dalam. Hari pertama tu saya beli lagi 2 dalam tambah, bagi cukup 20 dalam. 20 dalam, satu dalam kali dengan 4 ataupun 3.
20 kali 4 120. Lebih kurang kita sediakan makanan untuk 100 orang. Buat tak cukup. Baru istihar minggu nak buat istihar minggu depan 120 tak cukup. Lepas tu minggu depan tambah pula 150. Tak cukup. Punca dia buat video. Saja minggu satu lagi tu saya pergi masak. Ambil cuti masak. Masak panggil geng mami-mami duduk di belakang, mami tolong potong, saya masak. Kita masak ramai-ramai. Saja buat video buat keluar pukul 4 petang. Nak makan tu malam lepas Isyak. Buat keluar 4 petang video. Malam tu main tuan-tuan 200 orang. Talam tak cukup, lagi dia pergi pinggan. Tinggal tak bagi tudung periuk lah. Habis tak pernah orang mungkuih. Habis. Duduk minggu satu lagi up 230 orang makan. Up. Bagi talam ditambah lagi. Pergi beli talam tak siap istihar hari tu. Siapa ada talam kat rumah yang tak pakai pun main. Duduk minggu depan 36 talam sampai. Campur dengan kami punya 20 56 talam. Buat keluar semua tuan-tuan. Habis. Baru cukup. Bos satu lagi pula, minggu satu lagi 250 orang makan. Tak cukup. Pasal apa? Sulaiman. Tak cukup. Pi satu lagi dah tak cukup. Minggu satu lagi tu buat nasi. Ada orang nak buat birthday, sambut, bagi makan. 300 orang makan. Yang terbaru tuan-tuan, nasi kena last kali sebelum bulan puasa, nasi kandar kampung Melayu. Dalam talam. Tentu berapa orang? 330 orang makan. 330 makan tuan-tuan. Alhamdulillah tak cukup talam. Akhirnya buat apa? Talam yang habis, bermain basuh balik, recycle balik talam tu. Dia keluar tuan-tuan malam tu saja. Kira nasi yang kita buat tu 350 orang makan, tapi lauk tu 330. Last kali lauk tak ada, dengan kuah saja pun depa kekal habis. Kami ingat kot lah ada balance sikit kot, boleh lah AJK makan. Apa makan tuan-tuan, tak ada apa lah. Sekali bawa AJK makan sikit nak orang Melayu. Tak cukup tuan-tuan. Ni saya nak cerita tuan-tuan. Nampak tak kecenderungan manusia untuk memenuhi rumah Allah? Bila kita tawarkan sesuatu yang boleh dia bagi dia seronok, bukan dia kelap, bahasa kita ni bukanlah jemaah ni kelapak nak makan yang tu, bukan, tapi suasana, environment, suasana itu akan menyebabkan seseorang tu suka pada perubahan suasana. Pasal apa tuan-tuan boleh main masjid pada bulan Ramadan, suasana lain tak? Lain macam. Pasal apa? Bilal ada, selawatnya, Tok Imam pun sempoi punya suara. Dia ada perubahan dari sudut suasana. Habis-habis duduk di belakang, kena tag ke apa yang patut ke, menera satu pun tak apa lah. Jadi boleh duduk dengan kawan-kawan, dia punya suasana. Bila saya tanya balik, yang mana duk main-main ni? Main daripada Batu Maung, Teluk Bahang pun main. Pasal apa? Punca ada video. Video ni tuan-tuan betul-betul memang berguna sungguh zaman kita. Satu video keluar tuan-tuan, orang boleh serbu main tempat kita pasal nak tengok suasana. Nak tengok suasana tu macam mana. Habis tuan-tuan, malam Jumaat lah ni macam hari Jumaat. Punca dia tempat lain makanan dalam tak. Tetapi Masjid Menggali setiap malam Jumaat makan, tanya apa mak? Setiap malam Jumaat makan nasi dan talam. Lagi sempoi mamu-mamu dia tangan. Tuan-tuan, kuah dia bubuh lagu tu. Dulu saya rajin pergi. Bubuh sama ya. Semua suasana itu tak diwar-warkan. Dengan sini kita buat video apa saja, gempak lebih sikit. Sendal tuan-tuan. Dua ya. Ramai dengan buat ramai. Saja kita buat ramai sikit. Tuan-tuan, orang main nak cari suasana. Tu tuan-tuan, bukan taktik apa pun. Taktik mengubah suasana. Bila ubah suasana, orang mula sampai. Bila mula sampai, matlamat kita untuk memenuhkan masjid kita, surau kita dengan hamba-hamba Allah ini tercapai. KPI kita penuh tiap maghrib. Penuh tiap maghrib ruang solat untuk orang semayang. Sekarang memang tercapai penuh ruang solat pada waktu maghrib. Sebelum Ramadan lagi dah penuh dah. Maknanya apa tuan-tuan? Dua waktu saya ukur. Satu ukuran pada waktu maghrib, dua ukuran pada waktu subuh. Dua kita ambil, dua waktu untuk sebagai KPI kita.
Sebab dua waktu inilah waktu kritikal orang balik kerja dengan orang nak pergi kerja. Subuh kita layuk tuan-tuan, kita tawarkan apa tawarannya? Budak-budak main semayang RM5. Bila rupanya nak jentik mak bapak, bagi ke anak. Orang tu apa, nak sepak mak bapak, jentik anak main, mak bapak pun main. Hari ni tuan-tuan, satu hari kita boleh terpaksa keluarkan duit untuk pembiayaan bagi anak-anak yang main semayang subuh. Main subuh nak main pagi-pagi ni, kita buat keluar duit satu hari untuk 35 orang adalah merupakan purata. Purata harian 35 orang untuk RM5. Bila main bulan puasa, main waktu ketika tarawih, main tarawih, kita bagi dia RM5 lagi. Tarawih RM5, subuh RM5. Tuan-tuan, baru ni main seorang adik perempuan, main jumpa mak dia main, "Ustaz, terima kasih Ustaz, mak dia Indonesia, bapak dia orang Malaysia. Terima kasih Pak Ustaz." Terima kasih. Buat apa? Terima kasih Pak Ustaz, masjid buat macam itu. Anak saya telah kumpulkan duit dan dia beli satu laptop untuk kegunaan di universiti dia. Universiti dia nak masuk universiti, dia kata 5 duduk sini nak masuk universiti, dia dah kumpulkan duit untuk beli laptop. Yang lama ni dia tak ada laptop. Saya kata, apa siapa yang pergi kumpul duit tu? Main habang kat masjid boleh bagi. Dia kata, tak apa Pak Ustaz, sekurang-kurangnya dia belajar untuk datang ke masjid. Hari ni dah jadi tabiat dia dah. Rupanya tuan-tuan, di sebalik kita punya matlamat untuk panggil orang main masjid, ada orang yang rupanya dia tak berkemampuan, dia main untuk kumpul sehari RM5. Allahu Akbar. Ini tuan-tuan, cara, bukan saya nak bincang tuan-tuan pasal macam mana nak ajak tuan-tuan cara nak panggil, tapi macam mana kita tawarkan dengan tawaran yang supaya orang ramai boleh hadir ke rumah Allah dengan ramai lagi tuan-tuan di masjid dan surau-surau kita ini. Wallahu a'lam tuan-tuan. Saya bukan nak berkempen ke apa-apa, tapi kita kempen untuk dapatkan challenge untuk bulan Ramadan ini. Kita challenge diri kita tuan-tuan bulan-bulan puasa ni. Tuan-tuan ambil hadis Nabi SAW, Nabi sebutkan bahawa sesiapa yang semayang dengan takbiratul ula 40 waktu cukup-cukup. 40 waktu semayang dengan takbiratul ula, semayang berjemaah 40 waktu, bukan 40 hari tau, 40 waktu. Sehari ada 5 waktu. Kalau nak dapat 40 waktu, kena semayang berturut-turut 8 hari. 8 hari kali dengan 5, 40 waktu. Apa ganjaran dia? Pertama, Allah jamin untuk dia keberkatan hidup. 2, Allah jamin dekat dia syurga. 2, Allah jamin dia keluar daripada ancaman neraka. Nombor 4, Allah ampunkan dosa-dosa dia. Ambil cabaran Ramadan untuk kita tak tinggal semayang jemaah takbiratul ula. Takbiratul ula ni yang mana? Imam angkat dia Allahu Akbar, dia orang nombor 2. Dia lepas tu angkat takbiratul ula. Maknanya apa? Dia duduk bersama-sama dengan imam. Ni nama dia takbiratul ula. Kita ambil challenge surau Siti Aisyah, ambil challenge ini untuk 40 waktu berturut-turut without fail. Kalau dia select satu, patah balik jadi satu. Cukupkan 40 waktu. Kita ambil challenge dalam bulan Ramadan ini. Ni tak ada lawak, tak ada ranjau memang. Betul-betul tuan-tuan. Ni kan cobaan. Betul-betul ya memang. Tuan-tuan ambil challenge ni, insya-Allah tuan-tuan, kita cuba buat sebaik mungkin. Kerana apa? Cukup 40 waktu kita buat berturut-turut, dia akan jadi tabiat kita. Kita akan jadi orang yang susah nak tinggal takbiratul ula. Wallahu a'lam. Ambil pada waktu Ramadan ini, jadikan dia sebagai satu tabiat kita. Madrasah itu artinya belajar dan bersekolah, dan keluarlah kita sebagai orang yang bertabiat luar biasa ibadahnya, luar biasa sikapnya, luar biasa akhlaknya, luar biasa tutur katanya, luar biasa komunikasi dan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi hubungan dia di kalangan manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Perhubungan kita dengan Allah, perhubungan kita dengan manusia, kedua-duanya mestilah setara dan semestilah ianya merupakan seimbang antara kedua-duanya. Siapa jaga hubungan dengan Allah tapi tak jaga hubungan dengan manusia, Allah juga tak pandang dia.
Siapa-siapa yang jaga hubungan dengan manusia, tak jaga hubungan dengan Allah, lagi Allah tak pandang. Tetapi tuan-tuan, keseimbangan antara hablum minallah wa hablum minan nas perlu ada pada setiap daripada kita. Wallahu a'lam. Moga-moga pertemuan kita pada malam ini memberikan keberkatan, membawa kerahmatan, mendapatkan keampunan, mendapatkan kemanfaatan ukhrawi dan duniawi. Wallahu a'lam. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.